Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain. Kitab kita pakai muka surat 14. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, mari anak-anak perhati dan belajar sedikit-sedikit daripada bercakap dengan jalan majaz, iaitu pinjaman. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Dia. Dialah yang menganugerahkan kepada kita nikmat boleh hingga ke saat ni berada atas muka bumi Dia. Alhamdulillah, Dia beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Dengan itu dapat kita hidup dalam keadaan taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia Dia juga beri pada kita kehendak, keinginan untuk belajar agama, belajar Islam, faham bagaimana cara hidup Islam, cara zahirnya, batinnya. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita nikmat dipertemukan dengan guru, orang-orang yang boleh menunjukkan kita pada jalan syariat, jalan Islam, jalan iman, jalan ihsan, agar benar-benar kita hidup sebagai orang Muslim mukmin. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati untuk berada majlis yang sangat mulia ini. InsyaAllah kita nak menyambung perbincangan daripada kitab Irsyadul Jami'in. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, mari anak-anak perhati dan belajar sedikit-sedikit daripada percakapan dengan jalan majaz, iaitu pinjaman. Kata sekalian, apa kita nak sambung ni? Pengarang kita mengajak kita untuk belajar, dan belajar pun sedikit pendedahan dia nak sebut. Ada satu ilmu yang kita kena faham dalam proses pembelajaran ni, khasnya nak memahamkan kalamullah, kalamur rasul, kalam ulama, bahkan percakapan kita harian pun ada istilah-istilah perkataan macam mana dia nak bercara ni. Istilah bahasa Arabnya disebut dengan majaz. Terjemah bahasa Melayu yang disebut sini pinjaman. Majaz ni dia adalah satu kaedah gaya bahasa percakapan yang lawan dia, opposite pada majaz adalah hakiki, hakikat. Ada kaedah pembahagian cara bercakap ni dipanggil kalam hakiki, ada kalam majazi. Kalam hakiki adalah satu kaedah percakapan yang kita menggunakan gaya bahasa yang apa lafaz asal, perkataan asal yang disebut, itulah makna yang dipakai dalam sesuatu ayat dan perkataan yang diungkapkan. Itulah dipanggil hakiki.
Ada satu lagi cara percakapan dan uslub percakapan yang dipanggil majazi kan. Majazi ini maksudnya dia ialah satu ungkapan, kata-kata ataupun ayat. Kadang-kadang kita guna kalimah yang dia ada makna asal, tapi makna asal tu tak dipakai, bahkan dia ada makna lain. Itulah dipanggil majaz. Contoh mudah untuk memahamkan dengan pelajaran dia sebut ni, sebelum masuk dengan apa yang kita nak baca, yang dia sebut khasnya untuk memahamkan Quran dan uslub ni khas bahasa dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Melayu kita pun ada. Saya buat misal mudah aja benda yang keliling kita. Kalau mak kita masak, ada antara masakan dia tambah masakan lain ni. Ini apa? Ni. Ada masakan lain ni dia orang panggil masak sup, dan sup tu sup kaki ayam. Sup kaki ayam ada kan? Dengan apa? Bagus untuk apa? Ada collagen ya, untuk kulit ya, pipi, kubu halus. Kaki ayam betul lah. Sembelih ayam tu ambil kaki ya, buat sup. Itu kaki ayam tu kaki ayam hakiki. Adab orang Melayu masuk rumah kaki ayam. Kaki ayam tu bukan hakiki atau majazi. Faham dah lah majazi. Jadi ada tak majazi dalam bahasa Melayu? Ada majazi. Itulah majazi. Jadi kaki ayam mak kita masak ataupun pergi kedai makan, walau apa? Kaki ayam. Sup kaki ayam. Itu kaki ayam hakiki. Kita orang Melayu masuk rumah biasanya berkaki ayam. Maksudnya tak pakai kasut. Bukan kaki ayam maksudnya potong kaki ni, ataupun ambil kaki ayam sambung pakai kaki ayam. Itu bodoh lah faham itu tak? Jadi kaki ayam dengan makna tak berkasut, itulah dipanggil majazi. Boleh faham tak? Banyak ke bahasa Arab macam ni, bahasa Melayu macam ni. Bahasa Inggeris pun ada bahasa dia. Cuma saya nak bahasa Inggeris, saya tak ada pakar bahasa Inggeris. Arab memang kita mengaji, yang tu yang kita nak faham dalam kitab usul Quran, usul hadis Nabi SAW. Kalau nisbah bahasa Melayu cukup banyak kan. Apa saya nak sebut? Contoh satu lagi, masih istilahnya hakiki majazi. Isyarat tu kita pun kena on off juga. Apa cerita ni? Baik, jadi contoh seterusnya saya nak buat satu contoh perkataan. Misal masih cerita makan, juga lagi lah contoh. Kita pergi kedai makan, kan makanan pun terhidang macam-macam kan. Bila terhidang macam-macam ni, orang kalau nak semawa kita makan ni kata apa? Makanlah, ambil lah mana yang kamu nak. Memang ambil yang kamu nak, memang ambil yang nak lah. Itu kalam hakiki kan. Itu kalam hakiki. Ini kalam majazi lah. Kalam majazi macam mana? Kalau ada satu orang ni, dia ni orang yang bodoh. Jadi antara kaedah kita nak nasihat ni, kadang-kadang kita tegur dia, jangan. Tak makan saman dia.
Jangan ni, kita apa? Ikut hang lah hang nak buat apa? Ikut hang lah hang nak buat apa? Apa maksud ikut hang nak buat apa? Maksudnya dia nak merompak ke, nak mencuri ke, nak tidur ke, tak sembahyang ke macam tu ke? Apa maksud dia? Jangan duk buat dah macam tu. Beringatlah sikit, ada benda boleh buat, ada tak boleh buat. Maksud kata buatlah apa hang suka tu. Maksudnya jangan buat apa benda yang tak boleh buat. Boleh. Tapi bahasa dia macam mana? Buatlah apa hang suka. Yang tu majazi. Tadi pilihlah apa yang hang hendak. Itu hakiki. Ni buatlah apa yang hang suka. Itu majazi. Boleh? Faham saya sebut apa? Pada anggut sekali lalu untuk pendedahan macam tu, untuk faham apa dia yang dipanggil hakiki, apa dia majazi. Boleh? Telat macam tu kan? Contoh mudah lagi. Saja lagi contoh tu, orang tak biasa belajar kerana benda tu susah. Kalau boleh faham ni, maksudnya boleh faham seluruh Quran, hadis, dan boleh faham kenapa Wahabi jadi Wahabi. Kalau tak faham tu, tak faham nanti kita kenapa Wahabi jadi Wahabi. Dan orang akan heran, kenapa? Kenapa, mengapa tu? Allah. Bahasa mudah, kalau orang pergi Minang, dia akan kata apa? Kami ni, rombongan ni, datang ni ada maksud. Pasal kami dapat maklumat di rumah ni ada sekuntum bunga yang belum disunting. Okay. Semalam saya beli 5 buah pokok, 5 batang pokok bunga duduk dalam polisterin. 5 batang pokok bunga. Itu pokok bunga hakiki. Kalau orang meminang, dia kata di rumah ni dengar saya ada sekuntum bunga. Itu bukan bunga. Itu bukan bunga hakiki. Itu bunga majazi. Faham lah tu? Boleh? Jadi bunga dengan mana bunga hakiki? Bunga dengan mana seorang perempuan yang nak dipinang, itu dipanggil majazi. Boleh lah. Itu yang dia kata, marilah anak-anak perhati dan belajar sikit-sikit. Nak belajar banyak lagi, besar sangat pelajaran dia. Buat bahasa Arab lagi lah, besar pelajaran dia. Belajar sikit-sikit, kita berkecek dan bercakap dengan jalan majaz, atau istilahnya pinjaman. Pinjaman tu, terjemah tutup guru kita dulu, majaz ni dipanggil pinjam. Dipinjam ni, kata diguna bahasa pinjam, pasal ada tempat-tempat majaz ni yang dipanggil majaz isti'arah. Antara istilah majaz ni ada majaz isti'arah, ada majaz akli, ada majaz mursal, ada majaz kinayah, ada majaz lughawi. Umum makna majaz ni majaz lughawi. Ada antaranya majaz isti'arah. Antara mana isti'arah ni pinjam. Masa tu dipanggil pinjam. Dipanggil pinjam. Kata pinjaman. Jadi istilah nanti, apa-apa kalam yang bukan kalam hakiki, tapi dia ada makna yang lain daripada perkataan yang disebut, ada makna di sebaliknya, itulah dipanggil pinjaman, itulah dipanggil majaz. Boleh? Banyak sebenarnya percakapan kita ni. Tadi saya sebut banyak-banyak sangat tak? Kena sebut dulu. Sebut lagi tak? Contoh. Malam tadi makan nasi. Berapa pinggan? 4 pinggan nak makan. Masya Allah, sedap sangat ke? Makan apa? 4 pinggan. Nak jawab, makan 4 pinggan hakiki ke 4 pinggan majazi? Majazi. Kenapa? Makan nasi, bukan makan pinggan. Kalau makan pinggan, tiap hari restoran tu, kalau kedai makan tu, kena beli pinggan hari-hari, bukan beli nasi. Dia jual pinggan ni, pinggan dia hancur. Pergi dah hancur pinggan. Pasal orang pakai pinggan. Boleh.
Yang makan bukan pinggan, makan nasi. Itu pasal apa sebut pinggan? Pasal tu tempat. Yang dikendaki adalah apa yang ada di tempat. Bukan pinggan, apa yang ada di pinggan. Tapi sebut makan 4 pinggan. Maksudnya makan 4 nasi yang ada di pinggan. Boleh. Masak nasi. Boleh faham? Masak nasi ke masak beras? Masak nasi ke masak beras? Beras dah masak bagi jadi nasi. Mana boleh masak nasi? Masak nasi, nasi buat apa nak dimasak? Nasi dah masak. Buat apa masak nasi? Boleh faham? Apa maksud masak nasi? Masaklah beras tu bagi jadi nasi. Ni kalam majas juga. Satu lagi jenis kalam majas. Banyak ni. Oh, banyak kan. Haram minuman keras. Betul. Tapi kalau nak bagi jaga mata supaya jangan tidur, buat kopi keras. Kopi keras. Bukan kopi arak pula. Kan? Jadi minuman keras majazi. Kopi keras pun majazi. Konkret ni keras. Itu hakiki. Boleh? Faham tak? Okey, alhamdulillah. Yang tu yang dia kata nak belajar tu. Nak belajar ni lah. Dengan itu nanti jadi sebab kita faham Quran hadis. Satu, antara kita kena mengaji ni mengaji bahasa. Antara bahasa ni pembahagian kalam ataupun ayat, synthesis. Yang ada synthesis ayat yang dipanggil hakiki majazi. Okay. Kata dia adalah bercakap dengan jalan majaz ini banyak jatuh dan digunakan dia dalam Quran dan hadis-hadis. Kata dia bercakap dengan menggunakan majaz ni banyak jatuh. Maksud jatuh ni banyak berlaku dan banyak digunakan dia majaz ni dalam Quran dan hadis-hadis. Dan juga cakapan-cakapan Arab. Cakap Arab pun banyak. Bahkan saya dah buktikan tadi, cakap Melayu pun ada. Banyak. Dengar saya sebut. Banyaknya. Banyak. Kita je tak perasan. Pagi-pagi ni orang Melayu golipnya apa? Minum teh. Minum teh. Teh tau apa teh? Teh tu daun teh tu. Minum teh. Teh ni bukan minum. Teh ni daun. Patutnya teh ni makan. Makan teh. Makan kopi. Tapi sebut minum teh. Apa maksud minum teh? Minum air teh. Sebut teh dengan mana minum air teh. Bukan minum teh. Minum teh maksudnya ayat minta betul bukan minum teh. Makan teh. Boleh tak? Satu orang tutur dulu ada disebut makan kopi. Jom makan kopi dulu. Disebut makan kopi. Sebut makan padahal minum. Yang tu dia majaz dekat makan lah. Patutnya minum. Tapi dia guna makan. Minum kopi pun majaz juga. Bukan majaz tang minum. Tapi majaz tang kopi. Pasal maksud dia air kopi. Bukan kopi. Pasal kopi bukan benda minum. Kopi benda makan. Mau faham saya cakap apa? Boleh? Ni faham? Tak faham? Tak faham? Jadi kan tidur. Tidur ke semua ke? Walaupun pelajaran jawab senang aja. Yang tu yang sebab jadi Wahabi tu. Maksud apa? Tak faham. Ada orang kata, pasal saya ada pengalaman jumpa orang macam ni, tengah dulu layan juga Facebook apa kan. Kita bagi penjelasan macam tu. Dia kata, Ustaz itu bahasa Melayu ni bahasa Arab. Astagfirullahaladzim. Ada orang setot kepala otak kami macam tu. Kita tujuan bahasa Melayu ni, tujuan nak tunjukkan bahasa Arab kan. Tunjuk lagi disebut, awal-awal lagi disebut. Benda-benda yang, cuma nak sebut apa? Awal-awal disebut dah. Memang sebenarnya macam mana bahasa Melayu kita banyak majaz. Bahasa Arab dalam ulama hadis Nabi pun majaz juga. Cuma istilah dia, istilah dema lah. Istilah Melayu, Melayu punya istilah. Majaz Melayu dengan majaz Arab tak sama. Ini kalau saya sebut apa? Dia kawan dengan dia, tangan panjang.
Tak panjang tangan dia. Bukan tangan panjang. Bukan makna tangan panjang hakiki. Apa makna tangan panjang? Curi. Kalau orang Arab, tangan panjang ni panjang tul. Tangan yad, tulul yad. Huwa rajulun tawilul yad. Kita Melayu tangan panjang mencuri. Orang Arab tangan panjang pemurah. Oh, macam tu. Lain. Jadi maksudnya masing-masing kaum bahasa dia ada cara majazi mereka masing-masing. Saya ngaji dulu tu guru cara dia kata orang Melayu dia faham tangan panjang ni, tangan panjang macam ni. Dia tangan panjang macam tu. Orang Arab dia faham tangan panjang ni apa kat dia, dia ambil kat dia. Dia tangan panjang, pandang pada sudut apa yang ada kat dia, dia bagi kat orang. Orang Melayu faham tangan panjang dia, apa yang ada kat orang, ambil bagi kat dia. Masing-masing ada cara bahasa masing-masing. Baik. Saya sebut tu pun macam-macam jenis tu. Ada yang jenis fi'il, ada yang jenis hazaf, ada macam mursal, ada macam akli, ada tak ada akli. Sambil-sambil itulah. Baik. Itu kata dia, mari kita belajar sikit. Banyak berlaku dalam Quran hadis dan juga percakapan Arab, bahkan cakapan Melayu. Contoh kata dia, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini yang kalau kita baca Quran, baca boleh, tapi faham belum tahu. Apa dia maksud? Terjemah. Apabila dibaca atas mereka itu, atau orang yang beriman, maksud mereka itu, siapa mereka itu? Badal mereka itu tu orang mukminin. Kalau dibacakan kata orang beriman, baca apa? Baca akan segala ayat-ayatnya iaitu ayat Allah. Maksud ayat Allah Ta'ala ni Al-Quran. Orang mukmin ni bila dibaca Quran, nescaya menambahlah ayat-ayat itu. Ayat ni akan tambah apa? Tambah akan mereka itu orang beriman ni akan iman. Boleh faham? Ini yang ada orang kata dia baca Quran dia faham. Kalau faham, apa fahamnya? Bila kita baca ayat Quran, iman kita tambah. Faham itu lah? Faham tak? Tak faham. Bila kita baca ayat Quran, asal bahasa Arab ni zadatuhum imana, menambahlah oleh ayat tu. Zadat tu fa'il dia ayatuhu, hum tu maf'ul awal, imanan tu maf'ul tsani. Ayat itu menambahkan orang iman, orang beriman. Ayat ditambahkan iman. Ayat Quran boleh tambah iman. Kan dalam tu bahasa tu kan. Ayat Quran boleh tambah iman. Takkan ayat Quran tambah iman? Ayat Quran ni benda hidup ke? Jawab. Ayat Quran ni benda hidup ke? Benda hidup baru boleh menambah atau mengurang. Boleh, betul? Perbuatan boleh menambah, boleh ada perbuatan ni. Kayu, batu, mana boleh menambah, mengurang? Ayat bukan benda hidup, boleh menambah dan mengurang. Takkan ayat Quran menambah iman? Tak. Itu siapa tambah iman ke dia? Aku tak tahu. Awak pengat-pengat ni. Oh, sedap soalan. Allah lah yang tambah. Pembuat perbuatan hakiki sebenarnya buat. Takkan tak pernah belajar Tauhid. Tauhid pula satu suku kan. Cuba ayat Quran. Ada orang kata dia faham. Cuba orang tengok. Tak apa. Sekali kita tengok satu sudut lagi. Saja nak sebut kata pinjam tu macam mana kan. Itu nak kata bahasa Quran ni bahasa dia pendek, dalam. Satu sudut kita rasa macam faham. Tak faham sebenarnya. Dalam bahasa dia. Okey. Bahasa dalam tu macam mana? Saya urai dulu sebelum tengok apa dia tulis. Kita cerita dulu.
Ayat Quran bukan boleh menambah mengurang. Yang menambah Allah Ta'ala. Untuk ayat Quran tambah iman ni sabab dengan baca Quran tambah iman. Katakan Quran tambah iman tu atas jalan majazi. Itulah majaz. Al-Quran tak boleh menambah iman. Yang menambah iman Allah Ta'ala. Al-Quran ni sabab tambah iman. Sabab tambah iman. Macam kita sebut, bila kita makan nasi, nasi ni mengenyangkan kita. Maka ubat ni menyembuhkan kita. Ubat boleh menyembuh, ubat bukan benda hidup, tak boleh menyembuh. Allah yang menyembuh. Sebut ubat menyembuh, majaz. Atas kategori majaz akli. Ni pun majaz akli nama dia. Saya sebut akli, mursal apa lagi, ikut susah sikit kan. Tapi majaz lah, nak faham majaz tu. Baik. Itu satu sudut. Saya dah cerita dah majaz tu, boleh faham kan? Gini pula. Betul ke dengan baca Quran boleh tambah iman? Ada tak orang Yahudi hafal Quran? Ada beriman tak beriman? Dan nama pun Yahudi tak beriman lah. Itu tadi kata hafal ayat Quran boleh jadi tambah iman? Tak tambah pun, bahkan kufur lagi. DAP pun ada hafal ayat Quran. Ada tempat-tempat yang dia hujah dia. Apa dia sebut selalu? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Sedap dia sebut. Inna dina inda Allahil Islam. Sokoklah. Parti hijau ni. Siapa? Parti Islam. Allah Ta'ala hanya terima agama Islam. Wow. Dia sebut inna dina inda Allahil Islam. Cerita apa ni? Saja yang tu bunyi ke sana sikit lah. Tapi cerita apa? Ayat Quran ni tambah ni, baca bolehkan tambah iman. Untuk saya baca misalnya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir maka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ada rasa tambah apa-apa? Tak ada rasa tambah apa-apa. Kata baca ayat Quran tambah iman. Untuk syarah tu sikit lah. Macam mana maksud baca ayat Quran tambah iman ni macam mana? Maka dalam lagi nak urai lagi tu. Satu sudut majaz. Betul? Macam mana pula tambah ayat Quran, baca ayat Quran boleh tambah iman? Kalau kata jadi sebab, macam mana sebab dengar ayat Quran boleh tambah iman? Apa dia sebab dia? Panjang tu urai tu. Macam mana pun urai tu panjang satu. Dia memang ada pelajaran dia. Tapi nak cerita, itulah majaz. Itulah majaz. Boleh? Faham nak cerita majaz tu je. Tu dia kata, maka di sini Allah Ta'ala sandarkan menambah iman itu kepada ayat-ayat Allah. Sandarkan kata ayat Quran ni tambah iman. Jadi sandar dengan jalan majaz akli. Dia sebut majaz akli sini. Akli itu apa? Panjang kalau nak urai tu. Kita tengok dia sebut apa tu. Iaitu kata dia, sebab yang biasa berlaku di sisinya Allah Ta'ala oleh bertambah dan menambah pada hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Hakikatnya yang menambah ataupun sebaliknya adalah Allah Ta'ala. Ni sandarkan kata ayat Al-Quran yang menambah. Itu majaz akli namanya. Hakikatnya yang menambah mengurang ni Allah Ta'ala juga dalam firman Allah Ta'ala. Disebut dekat tu je. Itulah majaz. Asalnya dia nak jelaskan ada majaz. Boleh? Dan firman Allah Ta'ala, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
Surah Muzammil. Baca boleh baca. Itu yang kadang ada orang gaduh nak baca terjemah. Bacalah terjemah. Tapi belum tentu faham. Takut-takut salah faham. Itu je. Maka betapa ataupun macam manakah macam mana nak pakai fatattaquna. Sangkut, singkat, sengkat, sekat, sekat. Macam mana nak sekat, tattaquna, nak pelihara. Macam mana nak sekat. Cuma dia eja petani ni sekat. Macam mana nak halang kamu jika kufur kamu pada dunia. Kamu kat dunia ni dia kufur. Macam mana kamu nak sekat azab pada hari mana? Hari yang menjadi hari ini akan budak-budak itu akan yang tua-tua. Maksud hari kanak budak-budak, hari yang menjadikan budak-budak itu orang tua. Maksudnya hari kiamat. Macam mana kamu nak sekat diri kamu daripada azab, sedangkan kamu dalam keadaan kufur. Azab tu pada hari yang hari itu menjadikan orang muda jadi tua. Nak bahasa dia. Dalam bahasa Quran. Boleh faham? Kalau minta urai macam mana? Tak. Apa dia nak cerita ni? Ni kata Quran kena belajar tafsir, kena tengok apa huraian. Lepas tu tafsir pun kadang susah nak faham juga. Kenapa? Kita alat nak faham tu tak ada. Kita baca dulu hak dia, lagi kita tengok. Untuk tengok majas utamanya. Boleh perasan majas? Apa? Hari itu menjadikan orang muda tu orang tua. Yauman yaj'alul wildana shiba. Hari itu menjadikan wildan, anak-anak muda atau kanak-kanak, jadi apa? Shiban jadi orang tua, jadi shib. Asal mana shib? Uban. Hari yang menjadikan kanak-kanak beruban. Jadi beruban. Macam mana kanak-kanak jadi beruban? Masuk beruban tu tua. Udah dalam. Berapa lapis majas tu? Nampak tak faham? Saya faham ni. Dah ada bahasa dia. Masya Allah. Masya Allah bahasa dia. Tu kata, Quran ni, orang Arab turun Quran tu, berdengung kepala dia. Bertipu-tipu ni punya bahasa tu kan. Masya Allah. Satu uban. Sebut uban dengan mana orang punya uban. Orang punya uban ni orang tua. Sebut uban dengan mana orang tua. Kanak-kanak biasanya tak ada uban. Untuk kanak-kanak boleh beruban. Maksudnya kanak-kanak akan jadi orang tua. Mana majas akhli dia? Hari yang boleh mengubankan kanak-kanak. Maksudnya hari yang boleh tukar kanak-kanak boleh jadi tua. Hari boleh tukar jadi tua. Hari boleh tukar orang, tahu kanak-kanak boleh jadi tua. Hari boleh tukar. Mana pula hari boleh tukar jadi tua? Yang tukar kita jadi tua muda ni Allah, bukan hari. Hari bukan faktor mengubah sebenarnya. Tapi golib kita tengok macam hari boleh mengubah sesuatu. Zaman macam boleh mengubah sesuatu kan. Kita belajar macam tu kan.
Akidah punya tu. Ni pasal apa zaman ni jadi macam ni? Dah zaman dia dah. Zaman Dajjal. Orang kata. Seolah-olah zaman tu mengubah satu. Zaman mengubah satu. Zaman tak mengubah satu. Yang mengubah ni ahli yang ada dalam zaman tu. Dia faham saya cakap apa? Itu majas lah tu. Saya cerita majas bertiba-tiba banyak lagi. Satu hal kan. Situ majas poker dia. Baik. Syarahan ni sikit. Kenapa pula boleh kanak-kanak bertukar jadi orang tua? Kerana bersangatan huru-haranya. Huru-haranya hari kiamat tu. Yang ni tidak ada jalan bagi kamu kepada memelihara dan sekat akan azab pada hari itu, yakni hari kiamat, jika jatuh kufur daripada kamu dalam dunia. Jadi maksud ayat Quran ni, siapa-siapa yang kufur, mati dalam keadaan kafir, tak ada iman, sampai seruan Islam pada dia tak mengucap kalimah syahadah, ataupun dia mengucap tapi ada benda yang boleh membatalkan iman dia, na'udzubillah min zalik. Dia mati dalam keadaan tak beriman macam tu. Mati dalam keadaan beriman, dia sebab masuk dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Kalau mati dalam keadaan macam tu, kalau kanak-kanak akan bertukar jadi korban, akan jadi tua. Jadi apa? Dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Bayang tengok, kanak-kanak boleh jadi beban. Allah. Tu bahasa dari dalam. Saya tak tahu nak cerita dalam ni tu. Masya Allah, dalamnya. Memang dalam sangat bahasa tu. Ya Allah. Kalau kata hari itu menyebabkan orang hidup jadi mati, saya lah. Macam mana pun orang hidup jadi mati, hari itu boleh tukar orang hidup jadi mati. Hari tak boleh ubah orang hidup jadi mati. Mesti ada sesuatu yang mengubahkan yang hidup kepada mati. Itu pun majas juga. Pun majas hidup kepada mati, mati kepada hidup. Ni majas daripada kanak-kanak jadi orang tua tu nisbah majas. Tapi saya sebut tadi ada berlapis majas sama mana? Tang majas dari sudut hari itu boleh tukar hidup pada mati, boleh tukar muda pada tua. Majas sekali lagi tang syib tu asal mana uban dengan mana orang yang punya uban. Itu saya kata berlapis-lapis tu. Baik, atas makna yang dia nak sampai itu je. Sekali lalu. Maka di sini yang dia sebut majas, sandar Allah Ta'ala sandar menjadi itu kepada hari, pada hari Allah sandar kan, kata yang mengubahkan kanak-kanak tu jadi orang tua tu, sandar kepada hari yang mengubahkan kanak-kanak kepada orang tua, ialah yang masa ataupun tua tempat bagi menjadi itu, dan yang menjadi pada hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Hakikat yang menjadikan tua muda Allah Ta'ala, tapi sandarkan kepada hari yang mengubahkan kanak-kanak jadi tua, tu majas. Padahal satunya dan firmannya pada hakikatnya ialah Allah Ta'ala, padahal satunya tunggalnya ia Allah Ta'ala. Siap. Tu kecik petani dia satu hal, majas tu satu hal. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa qad adallu katsira. Kalau saya cerita majas tadi senang faham kan? Quran punya majas macam mana? Rasa heavy tak? Faham kaki ayam senang faham. Makan sup kaki ayam, masuk rumah kena kaki ayam. Boleh faham tak? Boleh faham lagi. Tapi mai hak ni nak faham hakiki Allah Ta'ala yang buat hari tak boleh ubah kanak-kanak jadi tua. Macam-macam hal tu. Dia kata majas Quran ni dia berlapis-lapis. Satu lagi dia sebut, wa qad adallu katsira. Surah Nuh ayat 24 artinya
Terjemah dia, sesungguhnya menyesat mereka itu. Siapa mereka itu tu? Berhala-berhala ni. Berhala-berhala. Badal lagi, tokong-tokong. Tokong-tokong dan berhala-berhala ni menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Berhala menyesatkan manusia. Kenapa? Kenapa giling? Bukan bahasa yang ramai manusia sesat sebab sembah berhala. Memang manusia sesat sebab sembah berhala. Adakah berhala tu yang menyesatkan manusia? Mengapa? Berhala bukan benda hidup yang boleh menyesat atau beri petunjuk. Ini. Tapi sandarkan berhala, ada istilah sabab, sabab sesat tu berhala. Sebenarnya perbuatan menyesat memberi petunjuk ni tak ada lain, perbuatan hakiki buat Allah Ta'ala je. Tapi sandarkan perbuatan menyesat tu kepada berhala. Berhala yang menyesatkan manusia, bukan berhala yang menyesatkan manusia. Manusia tu sendiri yang sesat. Dan dengan sebab dia sesat, dia sembah berhala, maka disalahkan berhala tu yang menyesatkan manusia. Satu lagi majas tu. Maka di sini kata dia, sandar oleh Allah Ta'ala akan menyesat kepada berhala itu. Majaz akli lagi istilahnya. Kerana ianya berhala ni sebagai sabab pada hasil sesat itu. Dan yang menyesat dan juga yang menunjuk pada hakikat itu ialah hanya Allah Ta'ala saja satu-satunya. Nisbah perbuatan ni fa'il hakiki Allah Ta'ala saja. Mana ada selain daripada Allah Ta'ala boleh membuat, mengada atau meniada satu, memudarat atau memanfaatkan satu. Tak ada. Dia ada pelajaran tauhid yang kena hadam pula situ. Kita punya pelajaran tauhid jelas. Apa dia? Pembuat hakiki tiada lain melainkan Allah. Satu kita hidup, bukan kita hidup, Allah yang hidup. Ni hidup, Allah bagi kita hidup. Majaz juga tu. Aku hidup, kan? Majaz tu. Apa dia? Allah bagi aku hidup. Kalau aku hidup, apa faham ya? Di mana sesatnya aku hidup? Dengar elok-elok ayat tu. Di mana sesatnya aku hidup? Tak faham soalan. Kita sebut, kita memang yakin aku hidup. Sesat tu. Dengar dia. Aku hidup. Sesat tu. Orang dapat hidayat macam mana? Dia bukan sedar aku hidup. Dia sedar Allah bagi hidup aku. Baru dapat hidayat. Baru dapat tauhid. Kalau Allah hidup, aku hidup, syirik nama tu. Ahli tauhid macam mana? Allah yang hidup dengan aku. Bila dia hidup aku? Memang dia yang hidup aku. Tiada siapa yang boleh hidup melainkan Allah lah yang menghidupkan. Siapa duk itikad dia hidup, faham dia hidup, dia sendiri hidup. Dia hidup dengan sendiri. Mana ada makhluk boleh hidup sendiri? Mesti ada yang menghidupkan makhluk, baru makhluk boleh hidup. Allah memang qaim bi nafsih. Huwal hayyu. Itulah maksud Quran. Dia saja yang hidup. Makhluk selain pada Allah Ta'ala semua tak hidup. Ni hidup. Bukan hidup. Dihidupkan. Sebut makhluk hidup. Majaz. Boleh? Faham? Itu faham majaz ni besar. Dan majaz juga sebab dapat tauhid. Kerana kalau contoh saya sebut ni, yang kalau kita tak belajar tauhid, pelik kita sebut. Pelik macam pelik. Satu pelik itu hal. Bodoh itu satu hal. Bahkan takut sebut apa? Kufur kita itu satu hal. Di mana kufur? Kita tak pernah belajar pun. Hidup kita ni nak kena sedar, nak kena tauhid dengan Allah Ta'ala. Bukan aku hidup, Allah yang hidup dengan aku. Satu orang beriman ni faham la ilaha illallah. Tiada la ilah melainkan Allah. Tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Bila sebut ketuhanan ni dia mesti sempurna. Tiada yang sempurna melainkan Allah. Kalau Allah hidup, aku sempurna, Allah Ta'ala sempurna. Tak betul. Tidak. Allah hidup, betul. Aku hidup, tak betul. Allah yang hidup dengan aku, betul. Aku hidup, majaz akli.
Boleh? Faham? Tu banyak pelajaran majaz ni. Banyak sangat. Banyak sangat. Tambah kalau kita ngaji tauhid, setiap apa yang berlaku keliling kita semua majaz. Yang Allah Ta'ala kata apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Kita melihat pun. Dan kita melihat Allah yang aku melihat. Kita dengar pun Allah yang bagi kita dengar. Sabab lihat, sabab dengar. Kita buat sabab aja. Boleh? Faham? Sebab melihat apa? Lampu. Sebab lihat alat, mata. Sebab dengar, telinga. Sebab faham, dengar. Kita buat sebab aja. Hakiki yang bagi dengar, bagi melihat, bagi cahaya, bagi gelombang, mana ada yang boleh buat sesuatu? Fa'il hakiki Allah Ta'ala saja. Tapi atas peraturan dia, proses sabab musabab dan proses dan sunnah dia menjadikan sunnah ta'alam ni macam ni. Sunnatullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah Ta'ala ni sunnah dia, buat peraturan sabab musabab macam ni. Duk tengok mata ni melihat, dan kita sendiri kadang kita berperasaan aku hidup, aku melihat, aku mendengar kan. Sunnah yang macam ni memang la tabdila li khalqillah, takkan ada perubahan. Tapi belajar tauhid, Nabi Rasul ajar la ilaha illallah. Apa dia? Sedarkan apa yang berlaku ni tiada lain melainkan hanya semua datang daripada Allah Ta'ala. Wajib sedarkan khasnya diri kita. Buat apa nak sedar? Nak sedar aku ni bukan hidup, Allah hidup dengan aku. Itu tauhid. Di pelajaran tauhid, dia memang kena merentasi seluruh kehidupan kita. Kata apa? Tauhid ni kita pakai 24 jam untuk adil hati ke Allah Ta'ala, untuk faham makna la ilaha illallah. Tu panjang umur Ramadan memang khas belajar untuk tu. Belajar untuk train tauhid. Train tauhid. Walaupun kita buat sebab, hati tak boleh lupa dengan Allah Ta'ala. Hati isbat Allah Ta'ala. Nafikan makhluk apa yang tak sepatutnya daripada makhluk, itulah uluhiyah, takkan ada pada makhluk. Tak mana dari sudut zat, sifat, perbuatan, milik makhluk takkan ada khas hakiki makhluk punya. Bahkan kalau anda ke makhluk, semuanya majazi. Zat makhluk mana boleh ada? Allah yang bagi ada. Yang memang ada hanya zat Allah. Jadi semua kita duk sebut ni, kalau kita perhati ni, inilah mainan hidup. Apa maksud mainan? Kita duk berasa makhluk ada sesuatu. Inilah mainan hidup. Quran sebut innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Pasal apa ni? Pasal ni mainan hidup. Duk nampak makhluk ada sesuatu, sedangkan makhluk tak ada apa sesuatu. Diri kita pun la ila yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran, tak memiliki mudarat munafaat, wala hayatan wala mautan wala hayatan wala nusyura. Hidup, mati, nak bangkit akhirat, tak ada apa pun kita boleh buat sendiri. Semuanya hakiki Allah Ta'ala. Makhluk ni semua tiada lain melainkan anugerah dan pemberian daripada Allah Ta'ala mereka. Itu tauhid tu. Itu yang banyak pelajaran kita belajar untuk dapat tauhid tu suku. Atau kita nak faham ni apa? Majazi. Pelajaran ni apa? Majaz. Tengok matahari terbit. Hakiki apa? Allah terbitkan matahari. Kita tengok matahari, seolah-olah matahari itu sendiri, matahari itu terbit. Lihat. Tengok matahari terbit. Matahari gelincir. Matahari terbenam. Macam matahari itu sendiri yang dia boleh bergerak. Tak. Allah yang gerakkan matahari. Tapi bahasa sebut, Quran pun sebut bahasa majazi macam tu. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari dia bergerak. Matahari berjalan. Matahari berjalan, majaz. Sandarkan berjalan pada matahari. Siapa? Allah yang memperjalankan matahari. Wal qamara qaddarna. Tapi bulan Allah Ta'ala sebut wal qamara qaddarnahu manazil. Quran, bulan kami tentukan tempat laluan dia, orbit dia untuk dia putar. Takkan bulan aja. Wasyamsu pun Allah Ta'ala yang tentukan orbit dia untuk dia berputar dan berpusing di mana. Cuma atas sandar kepada matahari, itu pelajaran tu panjang. Tapi nak cerita,
Mana ada makhluk yang boleh buat perbuatan sendiri, melainkan Allah lah buatkan perbuatan. Apa-apa yang disandar pada makhluk, seolah-olah pada makhluk, makhluk boleh buat sesuatu, dia ialah majazi. Boleh. Mana dia? Tidak ada kuasa baginya dan ada jatuh pada cakapan Arab umpama. Jadi pada hakikatnya Allah Ta'ala jualah yang satu-satunya boleh menyesat dan menunjuk. Tidak ada kongsi baginya. Macam itu kongsi tu. Tidak ada kongsi baginya. Kongsi tu. Tidak ada yang berkongsi baginya bagi Allah Ta'ala. Baca kecep tani kena bunyi kecep tani tu nak betul. Tak ada kongsi baginya. Baik, dan ada jatuh, ada berlaku pada percakapan Arab macam ni. Ni Arab, Melayu pun banyak percakapan macam ni. Kata dia, ambatatir rabi'ul baqla, menumbuh oleh Rabi', iaitu hujan akan sayuran. Asal Rabi' ni musim bunga. Menumbuhlah oleh hujan akan sayuran. Situ pun badanah kalau ambil tu kan. Tu terjemah Melayu lah. Kalau ikut Arab, Arab dia tak ikut tu susah. Apa pergi faham tu? Hujan tumbuhkan sayuran. Air tumbuhkan biji benih. Itu. Matahari daun hijau menghasilkan fotosintesis. Semua sandar tu majas semua. Daun hijau menghasilkan oksigen. Daun boleh hasilkan oksigen. Allah hasilkan oksigen. Laluan dia daun. Itu yang sunnatullahi allati fataran nas 'alaiha. Murad nas tu makhluk semua. La tabdila li khalqillah. Okey. Hujan tumbuhkan sayuran. Allah yang menumbuhkan sayuran. Tu sandar hujan majaz akli namanya. Disebut semua majaz akli. Majaz akli ialah paling banyak yang kita memang guna harian. Dan majaz akli adalah sebab kena Tuhan. Kalau tak faham majaz akli, tak kena Tuhan. Kita akan majaz tu semua pergi pada makhluk. Kita berasa makhluk. Hati tak akan bersandar sikit pun pada Allah Ta'ala. Macam apa? Pasal kita tak faham majaz. Mana akalah hakiki, mana majaz. Soal pelajaran tu nak ke tauhid tu. Yang tu memang kena balun dia. Nak bagi faham tu, tauhid. Pelajaran dia nak ajar ni yang kita nak baca ni, pelajaran apa? Pelajaran majaz saja dia nak ajar. Nak dapat tauhid tu kena ngaji lain suku. Untuk khas ngaji tauhid tu. Tak biasa ngaji tauhid, wajib ngaji tauhid pasal berdoain. Tak faham tauhid, tu yang jadi bengali toncit. Bengali toncit apa pula? Jadi macam orang kafir, macam bengali. Pasal apa? Pasal tak faham majaz. Semua duduk sana makhluk tu. Kita buruh baja kat pokok. Bukan baja menyuburkan pokok. Tapi sebab kena buruh baja. Boleh. Jangan bubuh 5 guni satu pokok. Mampus pokok tu. Bukan baja mengapukan pokok. Memampuskan pokok. Yang menghidup memati Allah Ta'ala. Tapi mesti bubuh kadar yang betul. Boleh. Bubuh pokok elok. Macam mana? La ilaha illallah. Allah yang menumbuhkan pokok. Tauhid ke Allah Ta'ala. Tak jatuh hati ke baja sikit pun. Makhluk lagi tempat makhluk. Kita faham tauhid baru. Antara faham tauhid tu faham hakiki majazi. Khasnya dalam bab af'al ni, dia ada pelajaran besar dalam bab tauhid supaya faham kita Allah ni dia fa'il hakiki, pembuat hakiki Allah Taala. Makhluk tak akan ada langsung habuan untuk fa'il hakiki. Makhluk ni dia ada kasbu je. Allah dia fa'il hakiki. Khalqu fi'il.
Makhluk boleh kasbu fi'il. Makhluk tak boleh khalqu fi'il. Atas nama perbuatan sandar ke makhluk, atas nama kasab, bukan atas nama buat. Atas nama hakiki pembuat yang mengadakan, boleh ada daya upaya ni hanya Allah Ta'ala. Itu pelajaran tu kena khas pelajaran tauhid. Khas kita nak ambil sini apa? Majaz. Jadi fokus majaz tu lah. Tauhid, fokus tauhid tu. Majaz ni sabab boleh faham tauhid tu. Okay. Kalau asal bahasa Arab tu ambatatir rabi'ul baqla. Rabi' ni musim bunga. Bahasa Arab dia ada rabi', kharif, saif, syita. Rihlatas syita'i wal saif. Betul? Apa syita? Musim sejuk. Saif musim panas. Rabi' musim bunga. Lawan musim bunga siluruh. Bahasa Arab kharif. Bahasa Inggeris Rabi' apa? Winter siluruh. Winter musim dingin tak? Itu syita. Winter syita. Winter musim panas sama. Apa? Bahasa Arab. Saif, rihlatas syita'i wa saif. Saif. Musim bunga. Arab, bahasa Inggeris. Winter. Tak ada orang bantu lah tu. Winter. Kita pun lupa lah nak sebut. Allahumma salli alaihi wasallam. Four season tu, 4 musim tu pun lupa dah kita bahasa Inggeris lah. Ya Allah. Kita Robek tu. Robek tu bahasa kita musim panas, musim sejuk, musim luruh, spring. Spring apa? Musim bunga, spring tu lah. Tak, Robek tu. Robek tu spring. Buka Google lah. Betul tak betul saya? Google tu. Ya Allah. Itulah Google juga bantuannya. Tu dah bagus tanya Google lagi daripada tanya Wahabi. Tanya Wahabi sesat. Ni Google boleh faham. Tu bahasa Inggeris saja saya nak guna bahasa. Pasal saya nak syarah Robek tu. Robek tu asal bahasa Arab, bukan hujan. Robek tu musim bunga. Spring tu. Pasal bila musim bunga baru pokok-pokok tumbuh. Boleh faham? Kalau 4 musim tu, Robek ya. Kalau saif musim panas lah. Malah panjang cerita tu. Itu cerita 4 musim tu sikit. Di sini sandar oleh mereka itu akan menumbuh orang Arab ni. Mereka menyandarkan tumbuh kepada hujan, kepada Robek tu, musim bunga tu, spring tu, dengan jalan majaz, dan yang menumbuh pada hakikatnya ialah Allah Ta'ala juga. Dan kiaslah kamu akan segala umpama bagi yang tersebut bila berjumpa kamu akan hadis-hadis ataupun lain-lainnya. Dan pada perintah ataupun dalil di atas majaz itu ialah i'tiqad yang sebenar. Cuma nak kenal mana satu majaz tak majaz. Besar pelajaran tu. Itu kena rujuk pada ahli dia untuk faham majaz tak majaz. Bahasa Melayu kita pun kerana dah biasa pakai bahasa Melayu, kita tak kenal majaz, sedangkan kita pakai harian majaz berlambak-lambak. Boleh faham saya cakap apa? Kalau rajin lagi saya sebut. Kalau rajin. Tadi pun saya contoh dah. Kopi, minum teh, minum susu. Kalau minum susu betul. Kalau minum teh,
Minum teh majas. Isap teh hakiki. Kalau isap susu, bukan isap susu. Isap puting, isap teh. Bukan isap susu. Isap susu majas. Boleh faham ke apa? Ha. Baik. Jadi bila faham ada hakiki majaz, ialah i'tiqad yang sebenar, iaitulah akidah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahawa tidak ada bagi sesuatu pun yang lain daripada Allah Ta'ala boleh memberi bekas ia. Ni dia balik ke tauhid lah. Khasnya nak memahamkan, memberi petunjuk, menambah iman. Kanak-kanak boleh jadi orang tua. Tiada yang memberi bekas pada barang mana bekas pun. Maksudnya tak boleh bagi asar, tak boleh memberi apa-apa mudarat manfaat, tak ada boleh memberikan menghidup memati. Fa'il lagi pembuat hakiki ni tiada boleh beri bekas apa pun, sama ada yang hidup ataupun benda yang mati, melainkan Allah lah pada hakiki. Kerana yang kuasa pada hakiki itu ialah hanya Allah Ta'ala jua. Tu tauhid tu. Pasal apa saya panjang tu? Memang itulah nak bagi dapat kita tauhid. Itu kita usul-usul duit banyak macam mana? Allah kayakan aku, alhamdulillah. Banjir macam mana? Allah yang bagi banjir. Sebab banjir ada. Hujan. Sebab banjir lagi apa? Bala. Maksiat. Ada tempat hujan. Tahun dulu hujan tak banjir pun. Ada tempat tak banjir, tak hujan pun banjir. Yang tu yang lalu semua kehidupan kita dengan tauhid. Tauhid itu yang kena mengaji, faham tauhid tu. Tauhid bukan hanya setakat Allah Tuhan kita satu, tapi masa harian tak boleh kenal tauhid. Tak jadi tauhid. Belum jadi ahli tauhid lagi. Ahli tauhid ni memang 24 jam dia tauhid dengan Allah Ta'ala. Tauhid besar sekali, jangan kata tengok makhluk, tengok diri sendiri. Tauhid. Apa diri sendiri? Aku hidup. Tak, Allah hidup dengan aku. Baru tauhid. 24 jam Allah hidup dengan aku, Allah hidup dengan aku, Allah hidup dengan aku, Allah hidup dengan aku. Dia yang ahyani. Cuma tidur ba'da ma'amatan ni. Lepas aku tidur mati, ni bangun. Bangun ni Allah yang ahyani ba'da ma'amatan ni. Tadi lepas pada mati, lepas dia tidur ni bangun. Ni duk bangun. Bukan aku hidup. Dah. Sebut aku hidup majaz. Majaz akli. Apa dia? Allah hidup dengan aku, Allah hidup dengan aku, Allah hidup dengan aku, Allah hidup dengan aku. Bukan oksigen hidup dengan aku. Bukan makanan hidup dengan aku, bukan minuman hidup dengan aku, bukan ubat hidup dengan aku, bukan nutrition hidup dengan aku, bukan zat makanan karbohidrat apa-apa hidup dengan aku. Bukan ubat, bukan sihat, bukan imunisasi, bukan apa seumpamanya tu yang pelihara aku daripada penyakit. Allah pelihara aku daripada penyakit. Atas sebab buat sebab untuk jauhkan penyakit, atas sebab buat sebab untuk dapatkan manfaat. Tapi tauhid itu macam mana? Allah saja bagi mudarat dan manfaat. La ilaha illallah. Macam mana nak praktik tauhid 24 jam tu? Asal nak sebut. Kita kalau tak faham majaz akli ni 24 jam kufur dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Satu bukan faham dia aku hidup. Itu majaz mursal. Majaz akli. Allah hidup dengan aku, Allah hidup dengan aku. Melihat. Allah bagi aku penglihatan. Itu yang bila orang sedar macam ni baru dapat jadi tauhid. Apa dia? Bukan penglihatan aku, bukan mata aku punya. Allah yang bagi aku mata. Ni amanah ni Allah Ta'ala bagi ni. Jangan khianat. Tengok je, astagfirullah, ya Allah ampunkan aku. Aku khianat dah penggunaan mata yang kau beri pada aku. Kau beri pada aku. La ilaha illallah, astagfirullah. Jadi syarat Quran, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kalau sedar ni semua adalah anugerah Allah Ta'ala. Bila buat benda jahat, benda zalim, sedar ni khianat, aku dah khianat ni ya Allah. Zakarullah, dia akan ingat Allah Ta'ala.
Baru fastaghfaru li dhunubihim, dia akan sedar dosa mereka, minta ampun dosa mereka. Dosa apa? Dosa lalai, tak sedar Allah hidup dengan aku. Lalai Allah Ta'ala pergi penglihatan aku, Allah bagi pendengaran aku. Lalai. Astaghfirullah, zakarullah, Allah, la ilaha illallah, Allah hidup dengan aku. Allah hidup dengan aku, astaghfirullah. Tadi aku dah puasa, aku hidup, makanan hidup dengan aku. Ini COVID. Macam-macam ni. Duk macam-macam kita buat ni. Ni face mask hidup dengan aku. Ni hidup dengan aku. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Dalam masa yang sama, perjalanan syariat mesti betul. Kerana ambil sabab mana dibenarkan syarak, itu yang mesti dua-dua perjalanan betul. Batin perjalanan betul, akidah, perjalanan syariat pun mesti betul. Baru jadi Muslim, mukmin. Pula jadi agak mukmin, fasik pula. Ada yang tambah pula zindik pula. Tengok macam ahli batin, tapi perjalanan syariat tak ada langsung, tak jadi. Atau zindik pula. Kalau perjalanan syariat betul, buat sabab betul lah, hati tak ada orang Ta'ala, fasik pula. Walaupun tengok ibadat bagus, tapi rupanya fasikul akidah, rosak akidah, masalah juga. Besar pelajaran kita kena hidup. Hidup nak jadi ahli tauhid tak semudah yang kita sangka. Kalau kita tak pernah belajar daripada orang yang ahli dalam bab dia, tak pernah dapat penjelasan daripada ahli-ahli tauhid yang macam mana diperoleh oleh tugu-tugu kita. Kita dah rasa kita ahli tauhid, rupanya macam Magali Toncit. Itu saya guna bahasa tadi, tak biasa saya pakai. Lama dah bahasa tu saya tak sebut. Magali Toncit ni bahasa orang tua dulu lah kan. Magali Toncit. Apa biasa dengar? Magali Toncit? Tak biasa dengar. Tak biasa dengar kan? Ikut bahasa zaman saya, ikut zaman saya punya cuaca lah. Magali Toncit. Bengali lah. Bengali toncit macam apa? Apa tahu tak? Bengali kan dia kalau kecil-kecil rambut panjang, dia akan buat toncit dekat depan tu. Tu toncit tu. Konde Bengali konde. Bengali dia ada konde. Kalau dia buat depan tu panggil Bengali toncit. Hampa tak biasa jumpa Bengali, aku hampa tak kenal. Saya daripada kecil jumpa kelin dah, hidup jumpa Bengali. Bengali toncit. Apa saya nak sebut ni? Tak belajar tauhid jadi Bengali toncit. Maksudnya tak belajar tauhid jadi orang kufur. Walaupun kita rasa kita beriman, aku iman, yakin Allah Ta'ala. Kau yakin dengan Allah Ta'ala, tapi kau tak kenal engkau tu siapa? Kita kenal Allah Tuhan aku, itu ialah Allah Tuhan aku. Allah bagi hidup aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi telinga aku, Allah bagi mendengar aku, Allah bagi kesihatan dekat aku, Allah bagi semua Allah. Mana ada lain pada Allah Ta'ala. Kita dah faham tauhid ni hanya Allah Tuhan aku, itu je tauhid. Belum tauhid lagi. Tauhid kalau Allah Tuhan aku, dia faham Tuhan tu hanya Allah Tuhan. Yang lain dah tak ada perasaan bertuhan, tak rasa anugerah daripada Allah Ta'ala. Belum ahli tauhid. Ahli tauhid ni tak ada apa yang berlaku atas muka bumi ni yang kita tak sedar, melainkan sedar kita hanya pada Allah Ta'ala. Baru ahli tauhid 24 jam. Kalau tidak ahli kufur 24 jam. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Pegang makhluk. Tak makhluk lain pun. Aku. Bukan ahli tauhid. Ahli tauhid ni Allah. Allah hidup dengan aku, Allah cerahkan matahari, Allah jadikan siang, Allah terbitkan matahari, Allah bagi kita cahaya, Allah sihatkan aku, Allah jadi pokok hidup, Allah jadi orang hidup. La ilaha illallah. Berjalan ni semua ni macam mana? Berjalan dengan mukminan, musliman, hanifan. Allah. Yang dia nak kata pada hakikinya Allah Ta'ala jua sehingga kata dia macam ni, sehingga kalau yang hidup sabit baginya usaha yang zahir dan yang mati itu sabit baginya usaha yang batini dengan iktibar berkat seperti berkat sebut nama Nabi SAW dan lainnya daripada segala yang terpilih seperti yang berlaku pada tawassul dengan Nabi dan lainnya daripada segala kekasih Allah Ta'ala. Yang ni dia sebut apa dia perjalanan syariat yang dibenarkan untuk kita nak pergi ambil buat
yang hakikat akidah ke Allah Ta'ala, tapi perjalanan syariat membenarkan kita untuk membuat di atas ada ma'zun syar'i situ, ada keizinan syarak. Istilahnya berkat, istilahnya tabarruk, istilahnya tawassul. Macam mana kita makan nasi, makan ubat, kan? Pakai face mask, itu istilahnya tawassul lah. Tawassul dengan benda yang dibenarkan tawassul. Minum arak, itu tawassul yang salah. Nak hilangkan sejuk badan, minum arak, itu tawassul yang salah. Itu wasilah yang salah. Sebab yang tak betul, pasal yang tu diharamkan syarak. Apa benda yang diharamkan syarak, ada istilah tabarruk, berkat, tawassul. Perkara yang dibenarkan syarak, buat akidah macam mana? La ilaha illallah. Minum bekas itu sebab tu pandai. Siapa lagi pandai? Allah. Boleh ambil tabarruk, baca Yasin, baca bismillah, selawat dekat air, boleh minum, boleh. Macam tu pun. Macam mana? Makan vitamin, makan nasi, makan mihun, makan ubat, boleh makan macam mana? Boleh. Benda yang memang makzun syar'i. Akidah macam mana? Allah sembuhkan aku. Macam itulah akidah kita. Doa, tawassul dengan berwasilahkan kamu, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, kau sampaikanlah hajat aku ni kepada Allah Ta'ala. Boleh macam tu? Supaya makbul hajat aku. Engkau minta untuk aku lebih baik daripada aku minta. Pasal aku minta, siapalah aku? Kita minta dengan orang yang dibenarkan dalam kaedah syarak untuk kita buat tawassul, supaya tawassulkan dia untuk minta. Boleh dibenarkan dalam syarak. Akidah kita siapa tunai? Allah tunai. Dia itu tawassul yang dibenarkan. Tawassul yang dibenarkan. Tawassul dengan yang ni tak boleh. Oh, mikrofon, kau sampaikanlah pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala ampun dosa aku. Boleh? Bodoh tu. Minta kat berhala tak boleh. Minta kat Rasulullah boleh. Siapa pula? Makan batu tak boleh. Makan nasi boleh. Siapa pula? Batu kan benda makan, nasi benda makan. Tawassul dengan Rasulullah boleh. Tawassul dengan berhala tak boleh. Apa beza dia? Mana yang ma'zun syar'i, mana yang tak ma'zun syar'i? Ambil berkat dengan orang kafir boleh? Tak boleh. Orang kafir bukan tempat berkat. Ambil berkat tu untuk gua oleh ulama, Nabi, Rasul boleh. Yang hidup boleh. Yang mati boleh. Boleh? Boleh? Kita makan nasi pun bukan benda hidup, benda mati. Boleh faham tak? Apa? Satu dia terhenti atas ma'zun syar'i. Maka di atas itu asal dia sebut fa'il hakiki ni adalah Allah Ta'ala. Tu atas jalan hakiki. Sebut ke makhluk ni kalau tengok boleh buat sesuatu, itu atas jalan majazi. Majazi. Dan untuk kita nak berjalan atas jalan syariah ni, kena tengok mana ma'zun syar'i, tak ma'zun syar'i, dibenarkan tak dibenarkan dalam syarak tu. Di atas kaedah itu dia dah faham dengan kita sekali lalu majaz. Marilah anak-anak perhati pula masalah tawassul sebagaimana dia jadi tangga bagi kitab-kitab yang tinggi-tinggi. Dia jadi tawassul. Maksudnya kitab banyak-banyak, ada panjang, tapi yang ni dia sebut sekadar kita nak lalu bagi faham proses tawassul. Yang tawassul ni antara proses sebab yang dibenarkan untuk kita bertawassul. Macam mana kita lapar, macam mana? Makan tawassul untuk kenyang tidak? Siapa yang kenyang? Kenapa boleh makan nasi? Tak ke bodoh, lapar pergi minta kat nasi? Bukan minta pun, kita bukan minta, kita makan. Yalah, tapi perasaan jatuh tak kat nasi? Kalau jatuh kat nasi, hakiki intikad kat nasi, kafir. Keluar daripada ajaran Islam. Satu kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana, berkat kan? Itu berkat ada ke? Benda tak hidup tapi minta dengan sebab tu ada asar kat kita. Siapa bagi asar? Muasir hakiki Allah Ta'ala. Hidup 24 jam dengan tauhid ni, macam inilah perjalanan. Akidah mesti dengan Allah Ta'ala. Dan kita akan memakai bersyariat zahir batin. Zahir dengan peraturan sabab yang dibenarkan. Batin hakiki tetap tak akan berubah sampai bila-bila.
La ilaha illallah. Allah lah fa'il hakiki. Ada pelajaran tu, dia dah dipahamkan dengan kita majaz. Dia akan faham dengan kita satu proses yang dipanggil tawassul, tabarruk. Ambil tawassul, ambil berkat. Atau istilah kita sebut, ambil sabab, usaha ikhtiar. Yang ni ambil ni apa? Ini untuk vitamin, ni sakit urat, ni sakit kepala. Maksud apa? Tawassul. Cuma tak istilah dia berkat tawassul. Tak panggil tu. Kita panggil apa? Ni makan, ni minum, ni ubat, ni sakit lutut, sakit kepala, ni kecil manis, ni darah tinggi, ni jantung. Ni baja, ni apa kan? Ada istilah dia. Taklah istilahnya tabarruk dan tawassul. Semua perjalanan tu mesti terhenti dalam syarak mana yang dibenarkan. Satu, dalam masa yang sama, tauhid batin macam mana? La ilaha illallah, tiada yang boleh buat manfaat, mudarat melainkan hanya Allah Ta'ala. Yang ni sabab yang kita buat. Ni laluan dia. Pastikan laluan ni dibenarkan dengan syarak. Kalau nak sihat, makan daging. Nak bagi sihat, tapi jangan daging kartel. Nak minum, boleh minum, jangan minum kan macam tu kan? Boleh? Nak belanja, boleh belanja, jangan harta curi, jangan harta rasuah. Kenapa tu? Ada perjalanan yang dibenarkan, ada perjalanan yang diharamkan. Kalau ambil perjalanan yang halal pun, ambil belanja guna macam mana? Ya Allah, berkatilah apa yang aku dapat ni. Minta Allah besarkan manfaat walaupun benda tu sikit. Walaupun sikit. Ini kaedah kita hidup. Macam mana nak jadi ahli tauhid? Hati sentiasa dengan Allah Ta'ala. Jasad berhubung dengan makhluk. Mengikut peraturan syariat yang Allah Ta'ala perintahkan. Mesti menepati SOP syarak. Bukan SOP kerajaan. SOP kerajaan tak patuh tak apa. Tapi jangan tak patuh SOP Allah Ta'ala. Itu dulu. Marilah anak-anak perhati masalah. InsyaAllah kita sambung situ. Ada soalan? Jadi pelajaran besar kita nak faham apa? Majaz. Faham majaz tu? Masya Allah. Kita punya pelajaran hari-hari. Bukan pelajaran. Hidup kita hari-hari. Majaz. Kita buat sahabat. Naik kereta. Sampai. Alhamdulillah. Allah kita sampai. Kereta. Laluan aja. Majaz. Kereta. Naik apa? Naik kereta. Majaz. Sampai ni naik apa? Naik kereta. Janganlah jadi ahli tauhid gila pula. Sampai naik apa? Allah kita sampai. Tahu lah Allah kita sampai. Tapi kadang-kadang kena sebut kan, yang tu dalam hati je. Sampai ni apa? Kereta. Dalam hati je. Allah kita sampai. Bukan kita. Syirik. Itikad kereta kita sampai. Ahli tauhid macam mana? Allah kita sampai. Syariat macam mana? Naik kereta. Naik kereta api. Naik basikal. Naik motor. Sihat ya ni? Duk tahan dengan ubat mulut. Hatinya Allah masih bagi nyawa kat aku. Selalunya kita lajak gigi makhluk. Hati tak pergi. Pasal apa? Hati mati. Tak pasal apa hati mati? Pasal makan kenguru 40 tahun dah. Saya nak guna bahasa tu lah ni. Pasal apa hati kita benak? Makan kenguru 40 tahun dah. Isyarat makan kenguru dia apa? Kita dah bodoh lah, tak mengerti tauhid punya lama. Itu batin. Zahir lah, makan kenguru punya lama. Makan bangkai kenguru sebelah gagah ya. Pasal kenguru antara binatang khilaf, ada kata boleh makan gagah ya kan. Tapi makan bangkai kenguru. Tu bangkai kenguru kalau kena makan bangkai babi. Tu yang benar tu. Ngaji pun tak ada, makan benda-benda bukan syubhah, clear punya haram. Bukan haram jadah lagi. Macam mana? Padahal benar. Apa punca benar? Makan kenguru 40 tahun dah.
Itu makan kangaroo. Duk makan apa? Duk makan bodoh 40 tahun. Tak pernah belajar tauhid. Inilah bau tegih-tegih nak belajar tauhid. Teruk kita ni. Saya sebut saya lah. Orang lain tu demo wali-wali, saya tak heran lah. Saya sebut saya. Mudah taklah pelihara kita semua. Nisbah ilmu kena mengaji. Lepas tu macam mana nak praktis hari-hari. Mudah Allah Ta'ala mudah kita untuk dapat tauhid dan ilahi. InsyaAllah. Amin. Ada soalan? Kenapa didatangkan? Pasal Allah Ta'ala kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Quran ni Arabi. Antara usulub Arabi apa? Hakiki majaz. Ada kalam hakiki, ada majaz. Kalau semua hakiki je, macam mana? Cakap pun tak sedap. Makan nasi bu atas pinggan berapa? Maka tak sedap. Makan nasi berapa pinggan? Sedap rasa tu. Faham tak? Yang ni apa? Naik kereta. Naik kereta akan masuk kereta. Tiga. Kereta naik akan masuk. Satu ada majaz. Jadi atas kata soalan, kenapa ada majaz dalam Quran? Pasal Quran dengan bahasa Arabi, antara uslub Arabi hakiki dan majazi. Kalaulah diturunkan Quran ni semua kalam hakiki, di mana sastranya bahasa Arab? Pasal semua kalam hakiki. Antara jadi ijaznya Quran ni pasal apa? Pasal ada majazi. Majazi ni sebenarnya bahasa dia lebih mendalam daripada bahasa hakiki. Itu sebab juga kenapa jalankan datangkan kalam majaz. Nak saya sebut apa? Contoh saya nak bagi contoh, nak hurai kata sesuatu soalan tanya kenapa datang majazi? Pasal majazi makna dia lebih mendalam daripada makna hakiki tau. Tapi bukan makna zahir. Nak saya buat misal. Adik kita naik pokok, kita nak suruh turun. Tapi selalu mak senang kan. Mak kita naik pokok tu, kalau dia kata turun. Satu, itu kan hakiki turun tak? Dia tengok kita naik, amboi tingginya. Nak mak ni naik lagi. Biar sampai duk pucuk tu, jatuh bunyi kuat sikit. Mana tajam ni? Mana sedap hati dengar, tapi kita turun. Kalau turun. Tajam tak? Kasar kan? Ni amboi tingginya. Anak mak naik pokok. Amboi lagu. Anak mak naik tinggi lagi. Naik tinggi. Jatuh tu. Bunyi kelepuk je nangka busuk. Naik lagi. Mana dalam ni? Nombor satu, nombor dua. Mana best? Kalam hakiki, kalam majazi? Alhamdulillah. Nombor satu dalam Quran kalam majazi. Ada kalam majazi, ada kalam hakiki. Tapi majazi dalam yang Quran sebut inna Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan. Allah Ta'ala dia turunkan sebaik-baik hadis. Ahsanal hadis ni apa? Kitaban, itu kitab. Kitab apa yang ahsanal hadis? Mutasyabihan. Antara ahsanal hadis apa dia? Mutasyabihan. Masani, berulang-ulang. Berulang-ulang maksudnya apa? Harian duk sebut. Memang tak putus kita bercakap bahasa Melayu pun tak berhenti majaz sebenarnya. Kita beranak keluar pada perut ke pada rahim ibu? Tapi keluar pada perut mak kita tu ya. Perut mak kita keluar tai Kita kan keluar pada perut, kita keluar pada rahim. Sebut perut pasal apa? Majaz. Pasal rahim dengan perut duduk sekali. Nak tengok ni kan. Satu sebut perut mak kita, bukan rahim mak kita. Sebenarnya keluar pada rahim. Majaz belaka. Jadi sekali lalulah ke sana. Jadi asal soalan, kenapa dalam Quran ada majaz? Pasal dengan ada majaz tu ijaz. Tu macam-macam jawapan ulama tu.
Kenapa ada tu? Memang kena ada. Itulah antara ijaznya Quran. Masa datang majaz. Antara orang Arab tercengang turun Quran ni apa dia? Qaf. Satu huruf lah. Tumpuk dah dia dengar. Pum. Dia dengar tu pun dia tumpuk lah. Ada satu huruf lah. Tambah kaf ha ya ain sad. Walaupun dia tak faham apa makna dia. Ahsanul hadis kitab mutasyabih. Toha. Kalau inna a'tainakal kautsar, satu hal. Toha. Lagi apa? Lagi tersentak dengan Toha tu berbanding dengan Qul huwallahu ahad, satu sudut. Qul itu huwallah ahad, masya-Allah. Kena faham usul Arab itu. Jadi majazi sebab ijaz. Usulnya tu macam mana? Sehingga kalau yang hidup sabit baginya usul yang zahir, dan yang mati itu sabit baginya usul yang batin. Tu dia nak sebut tentulah bab kita nak bicara tawasul nanti ni ke depan ni. Yang hidup sabit bagi usaha zahir kan. Kita nak minta apa? Tolong pergi kedai Ustaz, beli barang hak ni. Orang hidup kan. Ada tak buat usaha? Nampak tak dengan mata? Zahir. Dibenarkan dalam syarat. Okey, satu. Lepas tu, yang tu pun memang saya tak urai ni, saya baca gitu je. Pasal kita akan bicara anti tawasul tu, saya sebut situlah insya-Allah. Dan yang mati itu ada sabit baginya usaha yang batin. Orang mati. Kita minta tolong ke orang mati. Orang mati itu sebenarnya hidup ke mati? Ada orang mati yang memang mati, yang memang mati. Dan ada orang mati memang jasad dia mati, tapi sebenarnya dia hidup. Batin dia hidup. Roh dia hidup. Bahkan sebenarnya ada yang kata memang jasad dia pun hidup. Cuma kita tak nampak dia hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi kalau yang hidup, dia boleh buat sebab zahir, yang nampak zahir. Orang yang mati, padahal sebenarnya mereka hidup, mereka lebih hidup daripada yang hidup ni. Pasal hidup kat dunia ni muqayyad nama dia. Hidup di sana tu mutlak. Tambah pula yang hidup tu Nabi, Rasul, Awliyaullah, orang salih-salih, pewaris Nabi. Mereka lagi hidup daripada kita yang hidup ni. Jadi kalau kita minta tolong orang hidup boleh. Minta tolong pada orang yang dah mati, jasad dia mati, tapi sebenarnya dia hidup di sisi Allah Ta'ala. Dia hidup tak? Ada tak sabab usaha yang dia boleh buat dengan jalan batin? Ada tak? Tu kita nak belajar tu. Buat tawasul tu. Ada jalan batin yang memang ada. Yang ni lah orang tak nisbah orang tak belajar tu. Ni lah masalah kat Wahabi sini juga lah. Dia tak ada akidah ni. Dan dia mahu pun buka ada. Memang ada orang tak faham bab ni pun. Boleh? Itu yang dia sebut kata ada usaha yang hidup ni atas jalan usaha zahir, dan yang mati itu sabit baginya usaha yang batin dengan iktibar barakat. Seperti kata dia berkat sebut nama Nabi SAW. Selawat ni, walaupun tengok selawat je. Misalnya contoh nak hindar COVID macam mana? Pakai tutup muka, sanitizer, ambil suhu bukan sanitizer, bukan hindar COVID sebenarnya. Hindar COVID, banyak selawat kata Nabi. Datang masjid ramai-ramai, duduk majlis pengajian, ingat banyak-banyak pada ilahi. Kita tak faham lah tu. Kementerian pun tak keluar SOP lah tu. Kita macam mana? Itu aja jalan untuk selamat daripada bencana. Tapi SOP kerajaan apa? SOP apa? Dia SOP zahir, dia tak ada SOP batin. Langsung tak ada. Saya tak pernah dengar KKM keluar, pejabat agama pun saya tak pernah dengar. Sampai pejabat ulama khutbah SOP zahir.
Ittaqullaha haqqa tuqatih. Lagi apa? Kita jaga keluarga kita. Jagalah SOP. Pakailah face mask. Basuhlah tangan selalu. Gunakanlah sanitizer. Kalau ni, jangan keluar dalam masyarakat kalau bergejala. Oh, balik khutbah Jumaat. Ittaqullah. Macam mana ittaqullah? Banyakkanlah berzikir pada Allah Ta'ala. Banyakkan baca Quran. Hentikanlah perbuatan dosa. Bergantunglah hanya pada Allah Ta'ala. Mengajilah tauhid. Ingatlah bahawasanya Allah lah fa'il hakiki. Ilamu anna dunya darul mamar wa anna al-akhirata darul maqar. Sebut tu, ingat lagi betul ke akhirat tu. Banyakkanlah salawat atas Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina syafiina habibina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Banyakkanlah salawat atas Nabi. Allah Ta'ala akan hindarkan kita daripada semua gejala-gejala yang ada pada hari ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim. Ada khutbah Jumaat itu? Tak ada. Tak ada. Jagalah SOP. Dia tak ada perjalanan batin. Sebut ittaqullah tapi syarah dia zahir. Syarah dia SOP. Syarah dia WHO. Syarah dia WHO. Tak ada syarah dia la ilaha illallah. Walaupun ittaqullah. Boleh? Saya tak boleh. Saya mengepek ke Pak tu? Tak ada khutbah yang menyeronokkan hati. Itu sekali lalu. Panjang umur jumpa tawasul ni nanti dan ada keterangan insya-Allah kita akan beri. Tadi pun sekali lalu saya beri dah. Yang kata orang yang khasnya nak bertawasul dengan Nabi, dibenarkan kita macam mana proses dia. Rasulullah walaupun dia dah wafat jasad dia, tapi dia lebih hidup daripada apa yang dia hidup masa dia hidup atas muka bumi. Yang tu yang orang tak faham tu. Rasulullah bila dia pindah alam barzakh macam mana? Bila dia duduk alam barzakh ni dengan dia duduk alam zahir macam mana? Dia duduk alam barzakh tu lagi mutlak daripada dia hidup di sini. Dia hidup di sini kita nak pergi jumpa dia kena pergi Madinah tu. Kalau dia hidup. Bila dia wafat macam mana? Duduk Malaysia ni kita panggil dia sampai. Kita bagi salawat salam antara dia sampai ke dia. Assalamualaikum ya Rasulullah sampai. Tak yakin salam kat Nabi. Orang pergi Mekah Madinah tak payah. Duduk sini ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bagi salam kat dia, dia jawab Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dia jawab. Itu yang nak bagi ada akidah takluk dengan Nabi kuat tu. Baru kita banyak salawat atas Nabi. Tentu orang yang ada akidah ni bersalawat atas Nabi macam mana? Masya Allah, hidup hati dia. Tu jalan kita lah. Tentu banyak zikir, banyak salawat atas Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana ba'da rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdhala salatin ala asali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك